yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita patuh. Apa sahaja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggal, itu ibadah. Ringkas kata kita nak sebut apa yang Allah taala suruh buat kita buat, yang tu ibadah. Apa yang Allah taala kata jangan buat, yang tu kena tinggal. Itu makna ibadah. Kalau kita mula pada hari raya baru ni, ada kalau kita tak apa, dia kalau takap 45 ni tak minum air tak apa ni. Dia kalau 2 jam tu kena air. Nah. Kalau kita mula pada hari raya dulu, kalau kita nak teropong tengok ibadah yang kita buat ni, apa yang masuk dalam ibadah? Ada? Kita tanya tengok hak yang Allah Taala suruh, hak yang Nabi pesan. Ada? Bermula dengan tu imam sampai kepada makmum. Ada hari raya. Apa hak kita buat di antaranya yang disebut dengan ibadah ni? Kalau mula pada malam, siapa hak malam raya dia sembahyang tahajud? Tak, malam raya sembahyang tahajud. Saya baru ni cakap dengan budak-budak sekolah. Kita ni bulan puasa duk kerja cari Lailatul Qadar dah. Masuk malam raya, siapa hak sini yang sembahyang tahajud malam raya? Ni hak sekolah tahfiz ni dah. Siapa seorang tak angkat tangan? Ada? Dia pun tak berani nak mengaku. Sebab sebelum tu kita dah cerita lah, di antara yang tak jadi ibadat, kalau dia cakap nipu, tu tak jadi ibadat. Kita tanya siapa hak yang malam raya dia beribadah. Paling-paling common dia sembahyang sunat 2 rakaat. Ni duk sibuk lepas buka puasa tunggu penyimpan rumah besar istihar raya ke tak raya. Ada sebut kata raya dia terlupa dah hak yang dia sembahyang 8 rakaat lepas isyak tiap-tiap malam bulan Ramadan. Tak habis lupa. Anak-anak kita hak yang ni putih-putih tapi ni ada tak hak malam raya sembahyang tahajud? Orang tanya sini pula. Ada? Kalau tanya anak-anak tak buat dah, tanya ayah-ayah buat juga ada. Ayah-ayah buat tapi dia malu nak cerita. Ini makna ibadah. Itu ibadah dari sudut sembahyang. Yang kita sebut juga ibadah bila malam hari raya ini diisytiharkan kata raya. Dah diisytiharkan kata raya, apa lagi ruang peluang ibadah yang kita boleh buat di antaranya bila diisytiharkan kata esok raya. Berapa ramai orang hak sebut malam tu alhamdulillah. Ni nak cerita kata buat ibadat ni ibadat. Kita ungkapkan alhamdulillah sebab apa? Sebab sepanjang bulan Ramadan saya dapat tunaikan ibadah puasa tak tinggal sehari pun. Hak puasa tu puasa lah ibadah ni. Hak cerita kata sebut alhamdulillah. Makcik ada sebut dah alhamdulillah malam raya. Alhamdulillah anak balik baik pun dapat bulan ni. Hak yang tu ada buang ni. Tapi hak alhamdulillah saya dapat tamatkan puasa Ramadan saya pada tahun ni. Ada tak kita sebut? Ada. Ibadah juga anak-anak yang balik daripada kampung bila sampai kereta depan tangga rumah mak dia. Dia pandang muka mak dia dengan pandangan senyum. Ada. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senyuman yang dia ukirkan kepada ibu ayahnya, ini adalah ibadah. Cuba tengok ruang nak buat ibadat ni susah ke senang? Ibu ayah yang sambut anak balik pula, bila anak senyum, ibu ayah 8 kali senyum. Lega anak aku balik setahun sekali je. Ada? Sebab ongkosnya tak berapa nak tebal. Dapat balik setahun sekali pun rasa lega. Tapi elok juga balik jarang-jarang daripada balik kerak. Kalau balik kerak kadang-kadang semua lah. Dah, balik kongsi masalah, bukan balik buang masalah. Kalau balik jarang-jarang ni, rindu dia tu mendalam. Tengok mak dia senyum, mak ayah tengok dia juga senyum. Jangan jadi mak ayah bila sampai anak depan tangga dia tanya, hang cuti lama mana? Ada juga soalan hak salah tanya. Anak baru sampai, dia nampak soalan macam cantik tanya lah. Tapi anak ni dia salah barangkali dari segi bahasa dia. Tak sama macam hak mak ayah dia faham. Mak ayah tanya, hang cuti lama mana? Anak start kereta patah balik. Macam tak suka kami balik je, baru sampai tanya lah cuti lama mana.
ada orang hak salah macam tu lah. Jadi dia senyum kepada ibu ayahnya, ibu ayah terima dia balik dalam keadaan yang senang, yang lega. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Okey. Cerita malam raya. Gedebuk, pagi pun subuh. Nak cerita ibadah ni. Hak yang mudah, hak yang Nabi sebut pada hari raya ni, hak cerita sembahyang subuh tu tak raya pun dia sembahyang subuh juga. Hak yang Nabi kata di antara yang disunatkan buat hari raya ni apa? Mandi sunat hari raya. Ada? Berapa ramai hak yang mandi sunat hari raya? Petang hari raya baru teringat, hari ni raya, terlupa niat sunat pergi tadi. Ada? Sebab orang yang tak nampak kerangka ibadah. Ni hak ringan-ringan ni, mandi. Ada? Hak yang bertakbir. Bila diisytiharkan kata esok raya, orang mula bertakbir. Sebab takbir hari raya puasa ni, dia punya tempoh dia singkat. Lepas daripada nampak anak bulan, dia bertakbir sehinggalah imam habis semayang, tak ada dah takbir. Habis semayang raya, tak ada dah takbir. Tapi ada setengah lepas bagi salam, dia balun takbir lagi. Yang tu dia barangkali madrasah lain. Dia pergi madrasah lain, dia pergi sekolah. Ni cerita dia betul tuan. Saya lepas semayang raya, telefon bunyi. Saya kata takkan pergi kuliah dah lepas semayang raya ni. Rupanya tanya soalan kuliah. Dia kata tadi ada masjid tu lepas semayang, dia balun takbir lagi. Ada ke? Kita ni tak ada lah. Ada ke tak ada lah. Dia kalau raya haji tak apa, hak raya haji tu dia tak kalut nak takbir bagi banyak pula. Tak, reti ni pun ibadah. Reti kepada hukum ni pun ibadah. Tak, benda hak yang sunat, tapi kalau kadang-kadang kita tak reti hukum pun jadi masalah juga. Maka jadi masalah ni yang kadang-kadang takut tak jadi ibadah, jadi bocor, jadi berkelahi, jadi bergaduh. Tak, pasal takbir 7 kali, 5 kali sembahyang raya sunat tapi berkelahi. Ada? Berkelahi pasal takbir sunat je sembahyang raya dah. Tu imam terlupa takbir 5 kali rakaat 2. Ada hamba Allah belakang, madrasah lain juga ni. Tak, pelajar mengaji dia bantai subhanallah. Tak payahlah. Dah, orang ajak di surau masjid dia tak mau dengar. Lepas tu dia buat pandai subhanallah. Ada? Tu hak jadi. Kacau nasib baik tak ada lagi. Hak lepas khutbah tunggu bila imam nak sembahyang. Tu kacau juga. Lepas dengar khutbah dia kata mana dia tak qomat lagi nak sembahyang ni. Dia duduk biasa sembahyang Jumaat, tak biasa sembahyang raya. Ada? Sembahyang raya orang sembahyang dulu baru khutbah dah. Dia mari time orang khutbah. Dia kata hari ni tak ada sembahyang. Ada? Padahal dia yang tak reti. Ni takut tak jadi ibadah. Kita mandi sunat. Kemudian di antara yang disebut oleh Nabi SAW. Ni mukadimah tuan-tuan, tak masuk tajuk ke ni. Ada? Yang disebut oleh Nabi SAW yang kita buat di antaranya tu imam hari raya. Ni cerita nak buat ibadah ni, nak dapat pahala ni. Tu imam hari raya dia sunat pergi lewat berbanding dengan makmum. Imam sunat pergi lewat berbanding dengan makmum. Makmum pergi dulu. Tapi makmum kita telajak sedih. Dia mari-mari tengok tu imam ada lagi balong tu imam ni, dia kata. Makmum semua dah main, dia tak main lagi. Ada? Padahal tu imam sekolah, tu imam mari lewat. Dia digalakkan mari lewat sebab nak tengok semua makmum. Ada tak lagi orang hak tak dapat zakat? Ada tak lagi anak yatim yang tertinggalan? Tu kerja dia kena tengok. Sebab tu disunatkan dia mari lewat. Kita hak yang sedap tukang bantai tu imam ni memang pemalas. Hari raya pun bangkit lewat juga. Kalau sungguh dia bangkit lewat pun selamat daripada masalah hukum tadi lah. Tu selamat bab tu imam. Di antara hak yang dapat pahala lagi, tu imam ni dia pergi ke masjid, ke surau, dia kena pergi jalan lain. Dia cerita pasal nak buat pahala ni, tapi kena reti, kena faham. Dia balik jalan lain. Pasal berjalan pergi masjid dapat pahala. Pasal balik daripada masjid dapat pahala. Berjalan tu satu hal, jalan yang lain tu satu hal. Sebab apa? Sebab kita faham apa yang diajarkan oleh Islam, yang diajarkan oleh syarak kepada kita.
tu sampai pukul 9 lebih kurang habis sembahyang raya dah. Cuba tanya banyak mana dah pahala dapat. Syarat dia buat. Tapi kalau duk tak peduli, duk tekak, duk tegang, ada? Dia tak jadi pahala, sebaliknya dia jadi dosa. Ada? Duk kelih. Ni nak bayar zakat kat siapa? Duk kelih 6.5 ke 7 ringgit. Apa ni Selangor bayar mahal sangat. Kita makan beras tak sampai 7 ringgit. Nak orang duk bayar lah, dia tak bayar ni. Lama-lama habis, waktu bayar zakat pun dah habis. Ada? Artinya ruang hak sepatutnya dia jadi pahala, sebaliknya dia jadi dosa. Habis takat tu agak-agak kita hari raya ni, kita nak flashback balik hari raya baru ni, agak-agak dosa dengan pahala hak mana banyak takat pukul 9. Agak-agak lah takat pukul 9 dan antara dosa dengan pahala hak mana banyak? Agak-agak lah. Kita kata hak yang senyum tu confirm pahala banyak daripada dosa. Ada? Hatta kita nak tambah pahala ni, bab makan pun boleh tambah. Sunat hari raya Aidilfitri, patutnya cerita saudara Ramadan lu benda ni dah. Tapi cerita hari ni tak apa, cerita hari ni sebab nak ingat tahun depan. Ada? Sunat hari raya Aidilfitri ni, sebelum kita pergi solat, kita disunatkan untuk makan dulu. Dapat pahala sebab beramal dengan sunat makan dulu. Berbeza dengan Aidil Adha. Aidil Adha tu tak payah dah tazkirah tajuk ni, hari ni dah kita. Aidil Adha dia sunat jangan makan dulu, pergi sembahyang dulu. Tu Aidil Adha. Aidilfitri sunat makan dulu baru pergi sembahyang. Ada? Tu pahala. Maka kalau kita renung balik dalam kehidupan kita, daripada kita celek mata sampai kita pejam mata, celek balik pagi esok, mana ruang yang boleh kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada benda. Cuba tanya benda yang tidak berpeluang. Pukul berapa kita tak berpeluang buat pahala? Ni malam ni kita semayang hajat, malam ni kita berselawat, malam ni kita dengar peringatan tazkirah. Ada? Orang hak bagi tazkirah kalau dia ikhlas pahala. Orang hak dengar dengan khusyuk, yang dia sungguh-sungguh nak dapat ilmu, pahala. Orang yang mari duduk dalam majlis ilmu yang malaikat lebarkan sayapnya. Dia duduk dengan istiqamah, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesabaran, pahala yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Mana ruang yang tidak memungkinkan kita dapat pahala? Cuba cerita. Kita nak tazkirah sampai pukul 9. Ada? Artinya pukul 8 suku sampai pukul 9, ruang Allah Ta'ala nak bagi pahala kat kita kerana sabar kita, kerana sungguh kita, kerana istiqamah kita. Itu bab dengar. Tu hak yang berazam, saya dengar satu ilmu malam ni, saya berazam nak amalkan tahun depan. Azam tu Allah Ta'ala bagi pahala. Mana ruang yang kita tak dapat pahala? Itu yang Al-Ghazali pesan. Kalaulah sampai macam tu, orang minat lagi nak tinggalkan ruang pahala tapi nak bubuh dosa dalam kocek kehidupannya, rugi orang. Ada? Pukul 9, lepas tu kita pun ada kata anugerah bagi pula. Yadul ulia khairum yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita nak memberi. Hari ni kita pemberi. Adik-adik menerima. Adik-adik yang terima, dia niat nak bermanfaat dengan apa yang diberikan, pahala. Ada? Sampai pukul 10 kita pun keluar majlis. Kita nak pilih lagi, nak pergi belah mana? Nak pergi belah jalan hak dapat pahala, ataupun nak pergi belah jalan hak tak dapat pahala? Ada? Itu yang disebut oleh Al-Ghazali. Dia kata kita kena pastikan kita ini dalam ruang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita sentiasa diberikan ganjaran pahala dan terhindar daripada dosa. Dengan sebab tu kena mengerti apa itu makna ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita tak kira lagi kerangka-kerangka yang lain dalam kita hidup ini dari segi kerangka akidahnya. Kerangka akidahnya mesti kerangka yang betul. Kalau dia buat benda sunat, dia semayang sunat banyak, dia puasa sunat banyak, dia sedekah ke orang, tapi kerangka akidahnya tidak betul, membatalkan segala perkara yang dia buat tak dikira sebagai ibadah. Itu kena berhati-hati juga. Ada? Ada yang disebut awwaluddin ma'rifatullah.
Permulaan bagi agama itu dia kena kenal Allah Subhanahu wa taala. Di mana nak kenal Allah Subhanahu wa taala? Hatu hak yang surau duk suruh mari mengaji ilmu tauhid. Baru kita kenal hak mana satu akidah yang betul, mana satu akidah yang sesat. Nah, kita hari ini banyak dia punya persimpangan. Habis mukadimah, saya nak bantu sikit perbincangan kita pada malam ini. Saya nak kongsi dengan ibu-ibu, bapa-bapa semua. Saya percaya ayat hak kita nak baca ni tak dan sampai habis. Tapi takat mana dan? Bila kita sebut soal ibadah tadi, orang yang duduk dalam kerangka ibadah yang betul, Allah Ta'ala kata wa ibadur rahman. Orang ni nama dia ibadur rahman. Siapa dah ibadur rahman? Iaitu hamba kepada Tuhan yang maha pemurah. Orang yang dia patuh dengan ibadah, dia ini adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tak patuh, orang ni tak layak jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya dia wajib jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia pilih untuk tidak patuh. Kita yang datang pada malam ini pilih untuk patuh. Barangkali adalah sikit dia punya tergelincir, terkurang. Kita nak betulkan supaya kepatuhan kita itu berada pada landasannya. Ada? Kepatuhan kita tu duduk pada landasan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha pemurah tu apa sifat-sifat dia? Kita nak kongsi tentang sifat-sifat ibadur rahman. Kita nak jadi ibadur rahman. Siapa dia kata Allah Subhanahu wa taala? Allazina yamshuna 'alal ardi hauna. Siapa dia ibadur rahman? Yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Dia duduk, dia berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan dia rasa dia ni rendah hati. Dia tidak sombong. Dia tidak bongkak. Dia tidak belagak. Dia tidak mengambil alih kuasa Tuhan. Dia menjadi hamba yang patuh, yang taat, dengan menyerahkan kuasa mengendalikan manusia ini hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kita bila masuk Syawal, lebih kurang seminggu kita raya, kita digegarkan dengan peristiwa yang cukup menyayat hati berlaku kepada saudara-saudara kita di Mesir. Rentetan daripada kejadian awal yang dah berlaku kurang lebih 2 minggu sebelum puasa Arab. Soal politik yang berlaku tu satu hal, kita tak bincang panjang kat sini. Kalau nak bincang, kena wacana hak lain pula tentang politik Mesir ni. Dia bila bincang politik Mesir ni, dia tak boleh bincang sejak zaman Husni Mubarak. Dia kena bincang sejak zaman Yusuf AS. Ada? Keadaan yang berlaku di Mesir ni bukan hari ni saja berlaku. Dah berlaku sejak zaman Yusuf AS. Yusuf AS yang diinaya oleh siapa? Oleh adik-adik dia. Hak lempak dalam telaga siapa dia? Ada? Hari ni hak campak Mursi dalam penjara siapa dia? Orang Mesir ke orang luar? Orang Mesir ke tak? Hari ni hak yang rembat orang Mesir, hak mati beribu orang, kena tembak, tak kira anak, tak kira ibu, tak kira budak-budak. Siapa dia? Orang Mesir juga ke orang luar? Orang Mesir. Ada? Hak zaman Yusuf tu, adik-adik Yusuf dia takak buang dalam telaga ada? Takak buang telaga dia, tak habaq kata dia tikam tu dia dah. Dia kata kena makan serigala dah. Hak hari ni dia lanyak sungguh. Bukan seorang. Hak yang kawan-kawan Yusuf ni, Yusuf seorang dah. Hak berlaku hari ni berapa ribu dia lanyak. Kali pertama kita dengar yang terkorban mula-mula 400 orang, meningkat menjadi 1,200 orang. Menjelang 3-4 hari lepas itu menjangkau sampai 5,000 orang. Itu hak kita dengar. Hak kita tak pergi tengok. Bayang kalau duk berimpun ramai-ramai di main tembak. Ada? Hak tembak sekali-sekala pun boleh kena. Hak peluru sesat pun mati beratus orang. Ada? Apatah lagi yang ditembak dalam keadaan orang tengah ramai. Ini berlaku.
Maka kalau kita bincang keadaan yang berlaku, kerana apa? Kerana sikap yang Allah Ta'ala sebut yang tidak ada nilai ibadur rahman. Dia tidak ada nilai sebagai hamba yang patuh kepada Allah Ta'ala yang maha pemurah. Dia rasa bangga, dia rasa bongkak, dia rasa takabur, dia rasa dia hebat, dia rasa dia pegang kuasa. Maka dengan sebab itu dia suka-suka nak tembak orang. Kalau dia kata dia buat alasan, dia kata orang ni bawa senjata. Takkan hak 5 bulan pun bawa senjata juga. Takkan baby 5 bulan bawa senjata. Takkanlah kehebatan tentera Mesir. Mesir ni disebut sebagai jolokan sebaik-baik tentera dalam dunia. Dalam pergi di Matahaf, di muzium Mesir tu, masuk tu ada satu patung tentera Mesir, dituliskan khairul junud fil ard, sebaik-baik tentera dalam dunia, tentera Mesir. Ni hak jenis boleh pancung musuh 3 sekali mati. Ada lengan dia besar putih kita. Memang ganas semua dah. Memang hebat semua. Kalau tuan tengok kekuatan orang Mesir ni luar biasa. Kita buat bangunan 10 tingkat, pakai kren angkat simen naik atas dah. Dia tanggung manual 10 tingkat. Yang tu saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Tanggung. Bulan puasa dia puasa semacam 10 tingkat. Kekuatan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Tetapi kekuatan tenaga yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, mereka tak boleh kendalikan dengan otak dan akal yang waras. Dia meletakkan kuasa ini sehingga dia menidakkan ibadur rahman, dia sebagai hamba kepada Allah Ta'ala yang maha pemurah. Maka kita dengar bila sampai 3-4 hari lepas tu sampai mencecah 5,000 orang. Kejadian yang berlaku di Mesir. Dalam keadaan gawat yang berlaku di Mesir, yang seolah-olah kita diam sejenak tentang apa yang berlaku di Syria. Wah, macam tak ada pembunuhan dah. Selang 2-3 hari lepas tu dengar pula cerita pasal bom kimia yang dilepaskan di Syria. 2 hari lepas saja dilaporkan 1,300 orang terkorban. Kebanyakannya adalah kanak-kanak. Kita sebagai manusia yang diasuh dalam madrasah Ramadan, yang kita sambut Aidilfitri, yang kita bertakbir, kadang-kadang mengalirkan air mata, yang kadang-kadang bila anak kita balik daripada jauh, kita peluk dia, kita cium dia, sayang kita kepada anak kita, yang disentuh hati kita. Pernah tak kita terfikir 1,300 yang mati ni? Cuba bayangkan kalau anak kita. Kita baca kisah yang berlaku di Gaza, kita baca kisah yang berlaku di Syria. Bila kemuncak yang berlaku di Mesir, apa yang paling menyentuh hati saya? Yang menyentuh hati saya bila ditunjukkan Masjid Raba'ah. Ni Raba'ah ni, lambang ni, syarat ni Raba'ah. Raba'ah ni bukan kahwin 4. Raba'ah ni maksudnya, Raba'ah nama tempat tu Raba'atul Adawiyah. Satu masjid, saya nak cerita kepada ibu-ibu, bapa-bapa semua, Masjid Raba'ah ini adalah masjid yang dikenali oleh ramai anak-anak Melayu, anak Malaysia yang belajar di Mesir. Raba'ah ni ada satu KFC dekat Raba'ah ni. Tempat kita dulu duduk kampung sebelah tu. Ramai penempatan, ada rumah Perak, rumah Kedah, rumah Terengganu. Kalau rasa-rasa gian nak kena ayam goreng, pergi ke KFC ni di Raba'ah. Tempat kita pergi malam-malam kadang-kadang, dan masjid itu menjadi tempat anak-anak Melayu, anak Indonesia dan juga daripada Singapura menadah kitab hadis. Yang mengajarnya, tuan-tuan tahu siapa? Orang yang hari ini nama dia terkenal, dia Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin Banjar Amaki tu, yang mengajar kadang-kadang dalam radio IQ. Dia yang membacakan kitab di Masjid Raba'ah ini. Kita dengar masjid itu dibom dan dilenyapkan dan dibakar. Yang lebih mendukacitakan, bila jenazah yang berada dalam masjid ini turut dibakar. Kita nak tanya soalan, apakah ini ciri-ciri yang ibadur rahman? Tuhan kita nak kena jawab. Agak-agak kalau kita duduk dalam posisi tentera seperti mereka, apakah kita gamak untuk lakukan benda yang sama? Itu soalan hak kita kena tanya. Hari ni kita marah, apa tentera Mesir ni tak ada bertimbang rasa? Kena tanya, kalau kita duduk dalam posisi dia, kita gamak tak nak buat? Kalau kita gamak buat, barangkali kita tidak ada ciri yang ibadur rahman. Ada? Ini hak susah ni kita nak jawab.
Kita hari ini tengok kawan-kawan kita di sana kenalannya. Dulu kita tengok berlaku di Gaza, sempadan daripada Mesir. Kemudian kita tengok apa yang berlaku di Suria. Kita kata Mesir dah kot, Mesir ni okey je. Biasanya tengok-tengok hari ni berlaku di Mesir. Dalam tempoh sebulan, ribuan umat manusia yang tidak berdosa dilenyapkan nyawanya dengan cara yang tidak bertamadun. Seolah-olah kita tidak ada suara, seolah-olah kita bungkam, kita bisu, tidak boleh berkata-kata. Nah, jadi apa yang boleh kita buat? Di antaranya kita doa. Ada orang kata doa ni duk takat duk berimpun, duk semayang ramai-ramai ni boleh buat apa? Hak mati sana kena mati juga. Yang ni orang hak tak reti ibadah. Yang ni hak silap masuk madrasah. Tak ada orang kecil kan usaha bila kita semayang hajat di masjid di surau, dia kata boleh buat apa? Duk berimpun ni hak sana duk kena juga peluru. Kalau nak sangat pergi lah sana. Oh, sedap kuburan. Kita kena faham, kita kena baca dengan apa yang berlaku. Kalau baca di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kita baca bagaimana ketika zaman Sayyidina Umar, penerusan daripada apa yang dilakukan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar hantar tentera untuk berhadapan dengan Rom dan juga Parsi. Apakah Umar bersekali berhadapan dengan tentera Rom dan Parsi? Apakah semua orang Madinah berhadapan dengan Rom dan Parsi? Tak. Hanya panglima-panglima yang diutuskan beserta dengan orang-orang yang dipilih sebagai tentera berhadapan dengan Rom dan Parsi.